Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada senarai ulasan daripada beberapa orang ustaz dan juga beberapa selebriti dan juga orang-orang yang terkenal lah dekat tanah air kita ni, dekat Malaysia ni, berkenaan dengan Ustaz Abid Liu yang membuat bantuan kepada orang-orang yang susah di musim PKP ni. So kita ikuti ulasan daripada pihak mereka. Apa pandangan Yusof Hazmi tentang Ustaz Abu? Okey, bagi pandangan saya tak nak komen lebih. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu adalah perkara yang baik, yang memberi manfaat, yang boleh kita mengambil satu contoh dan iktibar yang baik. Kalau perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Ustaz Abu haram itu, sila sertakan dalil dan nas yang kita kena lihat pada dalam masa yang tertentu. Ini bukan kita duduk pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat yang tidak ada dikenali dengan media sosial, media massa dan sebagainya. Tetapi pada saat ini kita mempunyai media sosial dan media massa yang kita boleh kongsikan kepada rakyat Malaysia, dan tujuan bukan untuk memalukan. Yang paling penting kita letakkan kunci hidup dan kunci akhirat kita. Yang pertama hati kita, betulkan hati kita. Yang kedua kunci pertama hati kita, kedua adalah pengorbanan, ketiga ikhlas. Tiga kunci ni kita pegang. Kalau kita hati yang baik, hati yang bagus, kita tidak akan menidakkan perkara yang baik, melainkan perkara yang niat menghalalkan cara. Yang kedua, kita perlu letakkan satu pengorbanan untuk korbankan diri kita, untuk turun ke padang, untuk beri manfaatnya, beri kebaikan. Yang ketiga ikhlas, carilah keikhlasan. Dan saya pasti tiga perkara ni ada kepada Ustaz Abid Liu, dan saya yakin kalau Ustaz Abu seorang yang ustaz yang memahami tentang hati dan sebagainya, dia mesti faham apa yang dilakukan Ustaz Abid Liu ada perkara yang baik. Jadi betulkan hati. Jadi insya-Allah kita dah sampai ke tempat ni. Boleh jap bang, lama diam pergi mana, sibuk ke? Saya ada, alhamdulillah, cuma saya banyak urusan di kilang kecil saya untuk urusan sektor makanan dan sebagainya, yang apa yang kita boleh buat, dan insya-Allah. Jadi apa-apa pun saya nasihatkan Ustaz Abu, carilah kedamaian, carilah kebaikan, jangan cari permusuhan. Tak ada perkara yang mendatangkan manfaat sekiranya kita mencari kesalahan ataupun mencari. Kalau ada kelemahan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, tegur dalam keadaan menghubungi beliau. Saya yakin beliau mudah berhubung, dan sahabat saya itu seorang yang mudah untuk berhubung. Boleh kita menghubunginya bila-bila masa. Jadi Ustaz Abid Liu adalah orang yang boleh menerima nasihat. Sekiranya Ustaz Abu orang yang lebih berilmiah, lebih berilmu, lebih berakhlak, pasti gunakan saluran yang betul untuk berhubung dengan Ustaz Abid Liu, bukan dengan cara yang memecah belahkan dan menunjukkan imej sebagai pendakwah yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi saya doakan, saya bukan ustaz, tapi apapun itu perkara yang kena dilakukan oleh Ustaz Abu, dan saya yakin beliau adalah orang yang memahami apa yang saya sampaikan. Kurang-kurang telah mencari pemusuhan dalam keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita tak tahu sama ada ujian ni musibah ataupun ujian yang baik, ataupun Allah nak angkat bala, kita tak tahu. Jadi jangan menambahkan bala di negara kita dan di seluruh negara. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi kita apa-apa pun kita doakan Ustaz Abu supaya beliau sedar apa yang beliau sampaikan, dan teruskan usaha yang baik kepada Ustaz Abid Liu. Dan saya mengharapkan semua orang menyokong tentang kebaikan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu, kerana beliau adalah orang yang saya kenali lebih dekat, hati yang baik, ikhlas, dan beliau mempunyai akhlak yang bagus. Jadi mudah-mudahan dengan kerana perkara-perkara ini berlaku, kita tidak menyokong beliau. Jadi apapun, sokonglah Ustaz Abid Liu, insya-Allah kita ramai-ramai akan memberi Dengan daripada saudara Yusof Azmi, dia minta kita sokonglah usaha apa yang Ustaz Abid Liu yang telah lakukan tu. So kita dengar ulasan daripada pihak kedua pula ya. Antara ustaz yang hebat ni, sampaikan salam saya kat dia. Antara ustaz yang hebat yang saya sangat hormati dan kagum usaha dakwah dia, dan di sisi Allah kemungkinan besar dia lebih tinggi darjat dia, Ustaz Abid Liu, yang saya anggap seorang ustaz yang sangat hebat. Ustaz Abid Liu seorang ustaz
bukan orang Melayu, bukan orang Arab, tapi dia Cina, tapi usaha dakwah dia cukup hebat. Tengok Ustaz Ibik Leo antara ustaz yang subhanallah saya sangat kagum. Minta tolonglah sampaikan sahabat-sahabat ni, sampaikan salam hormat dan salam cinta, kagum dengan ustaz yang hebat, Ustaz Ibik Leo, yang banyak melakukan usaha dakwah yang lebih hebat daripada saya, di mana Ustaz Ibik Leo masya-Allah boleh pergi ke orang-orang yang susah. Ustaz Ibik Leo bukan nak menunjuk, dia buat satu sunnah yang baik. Naam, Ustaz Ibik Leo buat satu sunnah yang sangat baik, di mana Ustaz Ibik Leo masya-Allah menghidupkan sunnah Rasulullah, yakni sedekah. Bukan nak menunjuk, dah. Ustaz Ibik Leo bukan nak menunjuk, dia nak hidupkan sunnah seperti mana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, hadis Abdullah bin Jarir Al-Bajli radhiyallahu anhu. Abdullah Al-Bajli, naam, Abdullah ibnu Jarir Al-Bajli radhiyallahu anhu. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari datang satu kabilah min Mudar, seperti mana Abdullah ibnu Jarir Al-Bajli kata, ja'a rijalun min Mudar mujtabin nimar mumazzaqi thiyab hufatan ura. Datang satu kabilah Arab yang baju koyak, tak ada slipper, tak pakai kasut. Wa amatuhum min Mudar, semua pada Arab Mudar. Bila Rasulullah SAW tengok mereka dalam keadaan susah, baju pun koyak, tak cukup, Rasulullah SAW tak selesa. Fadakhala wa kharaj, thumma amara Bilal an yu'adhin. Rasulullah minta Bilal azan. Bilal azan, kemudian Rasulullah naik mimbar bagi khutbah. Dan Rasulullah SAW qala, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ketika Rasulullah tu berkhutbah, naik urat Rasulullah, mata merah bagi khutbah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Takut pada Allah yang cipta kamu daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, Adam dan Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Takut pada Allah, kamu akan diberi soal. Ya Allah. Betul, Rasulullah sambung lagi, tasaddaqa rajulun min ba'ih, tasaddaqa rajulun min fiddatihi, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, tasaddaqa rajulun bi tamrah, tasaddaqa rajulun bi shiqqi tamrah. Rasulullah kata orang bagi sedekah walaupun 1 dinar, 1 dirham, sebiji kurma separuh. Rasulullah bagi nasihat, cutuskan semangat. Tak ada seorang pun bangun bagi sedekah. Hatta Rasulullah marah. Qal faja'a rajulun min al-ansar bisurratin min waraq. Datang seorang ansar kecil, kuru, bawa segenggam perak, takadu yadaihi ta'jizu an hamlima. Orang ansar itu bawa perak ni, orang ansar bawa perak, nyaris tangan dia tak boleh angkat. Bal ajizat. Abdullah ibnu Jarir Al-Bajli kata tangan dia tak gerak nak angkat, tak dapat nak angkat ni perak yang dibawa. Thumma wada'aha amama Rasulullah. Orang Ansar ini adalah orang pertama yang menghidupkan sunnah sedekah. Orang Ansar bawa, letak duit perak depan Rasulullah SAW. Bila orang Ansar itu yang pertama buat, thumma tataba'an nas. Orang Ansar ni orang pertama bawa duit perak letak depan Rasulullah bagi sedekah. Barulah orang lain bangun, bangkit. Maksudnya dia pemangkin. Adakah orang Ansar itu buat benda ni untuk menunjuk? Tidak, tapi dia pemangkin sunnah. Sebab tu Rasulullah SAW puji dia. Qala Rasulullah, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang dulu tidak hidup. Nampak sunnah yakni apa? Sedekah. Bukan mencipta sunnah baru. Ada orang kata ada sunnah hasanah. Mana ada sunnah? Semua sunnah ni daripada Rasulullah ataupun Al-Quran. Ma wafaqa syari'ah Al-Quran wa sunnah. Jadi kita tengok, Masya Allah, amalan yang dilakukan oleh Ustaz Ibik Leo, satu amalan yang cukup hebat, di mana dia menghidupkan satu sunnah yang tidak ada ataupun kita jarang kita buat. Sampaikanlah salam saya. Ya na'am, terbaik Haizan. Islam bukan hak sesuatu bangsa. Jangan ingat gitu. Islam qala Allah wa qala Rasul. Naam. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, saya minta tolonglah sampaikan salam cinta, salam kasih, salam hormat saya kepada Ustaz Ibik Leo atas
atas usaha murni dia yang sangat hebat, yang sangat saya kagum, di mana dia banyak melakukan dakwah di kalangan anak muda kita, dan cara Ustaz Abid Liu mungkin lebih berkesan daripada cara saya. Bahkan saya yakin pendekatan Ustaz Abid Liu pendekatan yang sangat dikagumi oleh masyarakat. Subhanallah. Naam. Jadi Syekh ni kata dia amat kagum lah, sangat hebat lah. Abid Liu ni apa yang dia buat tu, dia pun sendiri pun tak mampu lah nak buat macam seperti yang Abid Liu buat tu. So seterusnya kita dengar satu lagi orang ustaz lah untuk bagi komen. Bila mana orang buat baik, jangan bertikai. Contohnya macam saya tengok macam Ustaz Abid Liu contohnya. Ustaz Abid Liu ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia musim PKP ni dia turun sebelum daripada dia kuarantin ni, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pi bagi sumbangan situ, dia pi sumbangan sini, bagi. Dia pi buat sumbangan tu, dia ambil rakaman. Buat rakaman. Jadi di sana ada orang kata nak menunjuklah, nak apalah, Rasulullah sallallahu Muhammad. Tak boleh kata macam tu. Bila orang buat baik, tak boleh petikailah hati orang. Tak boleh. Dosa memetikai hati orang, nak menunjuk. Yang berhukuman dalam hati itu Tuhan. Kita ni hukum zahir sudah. Kita kata hukum zahir, Nabi kata nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nabi kata kami menghukum yang luar. Dalam hati Allah yang hukum. Pasal apa pergi campur kerja Tuhan, pergi hukum dalam hati dia? Nak tunjuk kalau nak riak apa, nak pergilah kat dia. Kita hukum zahir, Allahu Akbar. Nak buat macam tu bukan dia mudah tu. Mujuklah ada orang macam tu. Seorang, kalau 10 orang lagilah bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau 100 orang lagilah bagus. Ustaz Abid ni dia orang ada duit. Orang sebab itu Nabi kata ni'mal malus salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta yang baik duduk pada orang baik. Kalau duduk pada orang tak baik, kalau duduk pada orang tak baik, yang pertama dia guna buat jahat, harta duit tu. Yang kedua dia tak sumbang. Tu tahu. Tu tengok duit tu beribu-ribu. Berjuta. Salah senang mas. Tak tahulah. Mungkin duit dia tak sampailah juta kot. Ustaz Abid. Kot sampai tak tahulah kan. Hak ada juta tu, hak bilion tak bagi tu macam mana? Sebenarnya kena kata hak tu. Jangan kata hak ni. Kena kata hak tu, hak berjuta duit tak bagi tu, hak tu kena kata. Hak kawan, hak ada duit, hak dua bagi, jangan kata. Sebab agama kita larang mempertikaikan orang buat baik. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Kamu jangan melekehkan kebaikan ma'ruf itu sedikit pun tak boleh. Pasal itu benar baik. Bila benar baik kita kena sokong, kita kata bawa. Dia seorang pasti petak lagi. Baik, masalah sinawat. Jadi subhanallah, pasal apa? Pada saya lah. Pasal apa dah rakam? Dia sebenarnya lisanul hal. Hak tadi ni, dia buat tu dia nak kata orang ada duit, hak lain, mainlah buat macam aku buat. Macam tu maksud dia, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah zaman macam ni. Contoh kita kata dalam masalah. Sebari saya tengok video dia, dia pergi beli besi buruk kawan tujuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam zaman macam lah ni kan, siapa nak beli besi buruk? Dia kata saya beli besi buruk tu semua. Berapa ratus? 200. Saya beli semua. Allah apa duit sangat. Saya beli semua. Saya beli semua. Balik duduk rumah. Balik duduk dengan anak-anak. Balik duduk dengan anak bini. Bini di rumah tu pun cacat. Orang ni.
dia pun OKU. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya ni kerja menteri-menteri, kerja orang yang ada duit, kerja orang-orang korporat. Tolong ni, Tuhan bagi amanah kat kita harta, bukan Tuhan suruh kita simpan. Simpan tak guna harta, dia kena kelak baru berguna harta tu. Tuhan bagi duit kat orang kaya-kaya, kat orang korporat, orang kaya-kaya ni, sebab Tuhan suruh orang kaya keluar duit tu pada masa yang ni, yang diperlukan ni. Salah siapa? Baik. Orang kaya lah. Lepas harta banyak, 7 keturunan pun tak habis. Hak lepa pun tak habis, lepa nak timbang nak cucu pun tak habis. Jadi hak itulah yang Tuhan suruh bagi tu, bagi. Tuhan bagi amanah harta, Tuhan bagi harta sebab Tuhan nak tinggal amanah. Tuhan nak titipkan harta. Tolong jaga harta ni, bila ada orang perlu kena bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tak apalah. Kalau Ustaz Abid Liu dia nak tunjuk, dia tunjuk. Kita hak tak mau tunjuk, buat orang tak mau tunjuk. Tapi hak tak mau tunjuk pun tak bagi pun. Jadi subhanallah, jangan mempelekehkan kebaikan yang orang buat. Bahaya kepada akidah kita. Sebab ma'ruf itu Tuhan suruh. Bila ma'ruf itu Tuhan suruh, Allahumma salli ala sayyidina, boleh buat dengan dua cara. Jelas-jelas pun boleh, sembunyi-sembunyi pun boleh. Sedekah yang diinfak secara sembunyi menghapuskan dosa yang kita buat diam-diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah yang kita buat terang-terang, orang nampak, kita pergi bagi beras, kita pergi bagi apa ke orang, hak tu menghapuskan dosa hak kita buat terang-terang. Dosa kita ada jenis, hak terang-terang pun ada, hak sembunyi-sembunyi pun ada. Jadi kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi, kena juga ada sedekah terang-terang. Pasal agama tak mau kita dikatakan orang yang tak baik. Kalau tak pernah menyumbang terang-terang, lama-lama orang kata kedekut tu, bakhil. Agama tak mau kita dikata macam tu. Sebab itu agama dia suruh kita sedekah terang-terang untuk nak hapus kut-kut orang nak kata kita ni bakhil. Tak boleh. Jangan sampai orang kata kita kedekut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan ini ciri-ciri orang baik. Suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Cegah buat jahat ni 3. Sama ada dengan tangan, ataupun dengan lidah, ataupun dengan hati. Itu kita dengar daripada Tuan Guru Zainul Asri yang menyokong tindakan Ustaz Abid Liu, dan juga dia mengatakan jangan pertikaikanlah kalau ada orang yang buat baik tu. So itu saja untuk kali ini. Harap jadikan iktibar, mana yang baik tu jadikan teladan, mana yang buruk tu jadikan teladan. Dan jangan lupa subscribe, share dan komen. Sekiranya ada apa yang perlu diperbaiki, sila bagi komen lah dekat bawah. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.